081 dan 081-957-0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV bawah jagaan Masjid Ta'awun Bantu. Pada suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا أرحم الراحمين. أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang penonton pendengar yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah sekalian, bersyukur kepada Allah Ta'ala sekali lagi dengan taufiknya dapat kita sama lagi dalam ruangan kita pada petang ini untuk kita nak mempelajari akan hadis Nabi SAW daripada sebuah kitab yang kita duk baca-baca akan dia, iaitu kitab Riyadhus Salihin bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih bersama lagi dalam satu tajuk yang kecek mengenai dengan bab sabar, tajuk sabar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sabar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita pada hari ini insya-Allah sedang penonton pendengar yang dikasihi sekalian, inilah adalah hidup dalam dunia ini yang kita tak lari ataupun tak selamat, tak boleh nak lari diri ataupun tak selamat daripada cubaan yang kita akan jumpa di dalam dunia ini, sama ada kecil ataupun cubaan yang besar. Maka tak ada seorang mana ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia kaya tara mana, dia senang tara mana, tak ada kata dia ni tak susah ataupun tidak jumpa dengan cubaan sehingga dia pasti ataupun wajib dia kena sabar. Tetapi setiap orang yang sabar beza di antara orang yang dia beriman kepada Allah Ta'ala dan juga dengan orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mahma tara mana cubaan berat, cubaan dia jumpa dalam dunia ini, dia akan sabar dan dia akan ingat kepada Allah Ta'ala dan juga dia sanggup nak bersabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi yang amat ruginya sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, kalaulah kita adalah orang yang beriman, orang Islam, orang mukmin,
Tetapi apabila kita jumpa cubaan, salah satu cubaan mana-mana cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak sanggup nak bersabar kerana Allah, kita akan maki ataupun kecek huduh-huduh apabila kita jumpa dengan cubaan. Apa duit tak ada, apa anak sakit, apa badan jadi tak sihat, ataupun kereta punah gitu begini. Kerana musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpa kepada mana-mana hamba dia di dalam dunia ini, tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kata hamba dia ni sabar tara mana kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu kalaulah kita adalah orang yang beriman, tidak sabar apabila kita timpa dengan cubaan, kecil besar tara mana pun, kita tak beza dengan orang yang mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang beriman ni, apabila dia jumpa cubaan, dia susah gapo sahaja dalam dunia ini, dia akan mengadu kepada apa sahaja ataupun marah kepada apa sebab sahaja. Mereka tak sabar dan juga mereka tak boleh nak sabar. Tetapi yang kita beza dengan fok-fok mereka sedang pendengar penonton, sebagai kita adalah seorang Muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita jumpa dengan benda baik, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita jumpa dengan benda yang kita tak suka, maka kita bersabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu dalam dunia ni dua perkara ni yang sedang pendengar penonton. Boleh benda molek, suka, syukur kepada Allah Ta'ala. Tak boleh ataupun dapat benda yang tak suka dengan hati kita, yang kita harap-harap, maka kita bersabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah ajaran ataupun cara-cara yang Islam telah ajar kita sebagai kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tidak ada cubaan mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba kita, melainkan di sana ada hikmah, ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita. Dengan sebab itu, kerjaan kita, tugas kita, iaitu kita sabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga nanti ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sedang penonton pendengar yang dikasihi sekalian, kita masuk dengan hadis kita seterusnya, yang mana kita akan bersama dengan hadis nombor 30 pada hari ini. Daripada semua hadis yang kita mulai belajar dalam kitab Riyadhus Salihin, walaupun kita dah habis pada bab yang pertama mengenai dengan ikhlas, dan juga bab yang kedua mengenai dengan bab taubat, dan juga kita sedang berada di dalam bab yang kecek mengenai dengan bab sabar, tetapi kita telah sampai kepada hadis yang nombor 30 hari ini. Dan juga kita rasa kata hadis yang nombor 30 ataupun hadis yang kita nak belajar pada hari ini adalah hadis yang panjang sangat, dan juga adalah hadis yang kita akan dapat pengajian ataupun pengajaran yang banyak daripada hadis ini. Dia adalah salah satu hadis yang dicerita oleh Nabi SAW, adalah cerita yang berlaku sebelum dilantik jadi Nabi. Adalah cerita yang belum Nabi SAW ni jadi Nabi lagi. Dengan sebab itu, hadis ini adalah hadis yang cerah nyata kata Nabi SAW adalah manusia seperti kita, dan juga boleh jadi tanda alamat tunjuk kata hadis ini Nabi tak boleh nak tahu sendiri, melainkan melalui jalan wahyu daripada Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala royak Nabi tahu. Kerana Nabi SAW manusia seperti kita, tidak boleh nak tahu apa yang telah berlaku pada zaman dulu, dan juga tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, melainkan apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi tahu. Melainkan apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahyu kepada Nabi, sehingga Nabi SAW tahu apa yang telah berlaku pada umat dulu, dan juga apa yang akan berlaku pada zaman depan. Hadis nombor 31 adalah hadis yang panjang, cerita dia panjang. Dan juga adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia,
Dan juga apabila kita kata hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim ataupun hadis mana-mana yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka tunjuk kata hadis itu adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah cerita ataupun kisah. Boleh jadi faktor akan dengar dah, sudah dengar dah, ataupun boleh jadi faktor akan baru-baru nak dengar pada hari ini yang bersama dalam ruangan kita. Tetapi yang muhim sekali, yang penting sekali, sama-sama untuk nak buat kajian sama-sama sekali lagi pada hari ini, apakah yang kita dapat daripada kisah yang kita akan baca daripada hadis Nabi SAW ini. Hadis ini wa an Suhaib radhiyallahu anhu. Saya tak akan baca semua hadis yang panjang ini kerana dia sangat panjang sangat hadis yang dicerita oleh Nabi SAW. Tetapi hadis ini adalah hadis yang riwayat oleh ataupun cerita dengar daripada Nabi SAW seorang sahabat yang namanya Suhaib Ar-Rumi, yang kita telah riwayat pada minggu dulu. Kata Suhaib Ar-Rumi ni siapa? Dia cerita bahawa Nabi SAW biasa sebut, Nabi SAW biasa cerita kepada kami bahawa kana malikun fi man kana qablakum. Pada zaman dulu ada seorang raja sebelum daripada kamu nak datang lagi. Seolah-olah kata Nabi depek sahabat dia dan juga cerita ni kepada sahabat dia dan juga royak kepada sahabat dia, sahabatku, cerita yang kamu akan dengar selepas daripada ni adalah cerita yang berlaku fi man kana qablakum, sebelum kamu mari lagi. Makna kata umat dulu. Kerana di sana dulu, masa dulu ada seorang raja dan juga raja Ning ada penolong dia, orang yang kerja bersama dengan dia. Kerana seperti biasanya orang yang jadi raja ni, dia ada tahang dia. Dia ada khadim dia yang berkhidmat kepada dia. Dia ada isteri orang tina dia. Lebih lagi kalaulah raja tu adalah raja yang tak jujur, raja yang zalim, maka dia akan ada perempuan yang ramai di tepi dia. Ada askar bagi dia, ada khadim bagi dia, ada isteri bagi dia. Dan juga salah satu orang ataupun penolong dia yang sentiasa tolong kerja raja ni adalah sahir, penukang sihir. Orang yang jadi nak sihir ataupun penunggang sihir, balah mana cerita dia dalam hadis ni. Seorang sahir yang sentiasa bekerja sama dengan raja seorang ni. Yang mana pada zaman itu ataupun masa itu, penukang sihir ini umur dia dah tua. Umur dia dah tua, maka apabila dia dah nampak kata diri dia ni tua dah, umur banyak dah, selalu dia masuk pergi jumpa dengan raja seorang ni dan juga dia royak kepada raja kata, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihra. Hei raja, hei tuanku, sesungguhnya aku hari ni kabirtu tua dah, umur banyak dah, dekat hampir-hampir nak mati dah. Kalaulah mung ni nak ada seorang tukang sihir untuk kerja ataupun berkhidmat tolong kerjamu, hei tuanku, hei raja, haraplah mu cari seorang budak, seorang pemuda yang dia ni sedia ataupun prompt untuk nak mari mengaji ilmu sihir daripada aku ataupun aku nak hajar ilmu sihir kepada dia. Untuk dia ambil ilmu sihir daripada aku dan juga dia apabila dia alim, dia gerti, dia tahu cara balas mana nak jadi seorang penukang sihir ini, dia akan jadi salah satu orang yang akan kerja dan juga berkhidmat kepadamu, hei tuanku, hei raja. Sehingga sekali raja pun sanggup dan juga usaha mencari seorang pemuda yang nampak kata prom sungguh untuk nak mengaji ataupun ambil ilmu pusaka ilmu sihir ini daripada penukang sihir yang sudah tua ini. Sehingga sekali pemuda seorang ini sanggup nak mengaji ilmu sihir, nak ambil ilmu sihir seperti mana raja ataupun tuanku seorang ini harap-harap untuk nak dia mengganti sahir orang tua tu tadi. Pia ni sahir, sedang pendengar penonton, orang main ilmu sihir. Ilmu sihir adalah ilmu yang main dengan syaitan. Jahat dah jahat ni? Jahat.
Kerana sihir, ilmu sihir ataupun sihir ni adalah benar, salah satu benar daripada 7 benar ataupun 7 cara daripada dosa besar. Kerana kalau kita ingat hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia dengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata balah mana, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hei kalian sahabatku, umatku semua, haraplah kamu jauh diri daripada 7 dosa besar yang akan membinasa diri kamu. Al-mubiqat, iaitu dosa besar yang boleh membinasa orang yang buat dosa ni. 7 dosa besar ni dalam hadis ni panggil dalam bahasa Arab kata as-sab'ul mubiqat. 7 dosa besar yang boleh mencelaka ataupun boleh membinasa tuai yang buat dosa besar ni. Di antaranya yang pertama sekali, yang paling besar, bapak kepada segala dosa, iaitu bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nombor 2 iaitu as-sihru, ilmu sihir ataupun perbuatan sihir. Perbuatan sihir ini maknanya kata orang yang main sihir. Hei orang Islam, hei orang yang beriman, kalaulah kita duk gaul, duk main dengan ilmu sihir ataupun benda-benda perbuatan yang sakut dengan sihir ini, ingatlah bahawa itu adalah salah satu daripada dosa besar yang Nabi SAW telah larang umat dia jauhi daripada ilmu sihir ini. Hei jauhlah. Ingatlah bahawa seorang yang main sihir ini al-mubiqat, celaka dia. Celaka dia. Balah mana pula cerita dia sehingga budak pemuda kanak seorang ni sanggup nak ngaji ilmu sihir, nak ambil ilmu sihir daripada tukang sihir yang tua itu. Sehingga mulai hari yang pertama yang dia akan keluar daripada rumah dia untuk jalan pergi kepada rumah tukang sihir yang tua itu, tok guru dia. Yang tua. Untuk nak mula ngaji ilmu sihir tu. Sehingga wa kana fi tariqihi, hari yang pertama tu nak pergi ngaji tu, Allah keluar daripada rumah dia untuk nak pergi kepada rumah tukang sihir yang tua, tok guru dia nak ngajar ilmu sihir itu tu. Tetekala sampai kepada tengah jalan tu, siapa tengah jalan berjumpa dengan seorang rahib, seorang badri, seorang yang beragama dengan agama Nasrani, yang suka beribadat dengan agama Nasrani pada zaman itu. Adalah orang yang ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kerana masa tu Islam tak mari lagi. Islam mari bila siapa dengar? Islam ataupun Islam agama kita sekarang ni adalah mari apabila Nabi SAW mari. Sebenarnya agama dulu pun, kalaulah menurut apa sahaja kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turun, Taurah baik, Injil baik, kalaulah kitab-kitab itu tidak dibaiki oleh badri ataupun ulama agama mereka itu, nescaya ajaran yang diadakan dalam kitab mereka itu adalah ajaran yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sama ada hari ini kitab Injil baik, kitab Taurah, semua dalam kitab-kitab ini telah dibaiki ataupun ditambah benda-benda yang tidak berasal ataupun tidak mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pemuda seorang ni dia nak keluar daripada rumah dia untuk nak berjalan pergi ngaji ambil ilmu sihir dengan tok guru dia, tukang sihir yang tua itu tu. Tetekala tengah jalan jumpa dengan seorang rahib, duk mengajar, duk royak apa kebaikan sahaja. Maka faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'jabahu. Pemuda seorang ni nampak orang duk dengar, dia rasa kata nak cuba dengar, nak try dengar ngatik, dia duk dengar juga. Sehingga dia dengar dia rasa sedap benda yang rahib badri, orang ataupun orang yang Nasrani Kristian seorang ni telah ceramah, sedap dengar, duduk dengar. Wa kana idza ata as-sahira marra bir-rahib wa qa'adahi. Dan jadi beteng tu semua, pasal itu semua. Hari mula-mula keluar daripada rumah dia nak pergi kepada ngaji dengan tukang sihir, jumpa rahib, uti dengar lu. Kok mana budak ni? Niat nak pergi mengaji ambil ilmu dengan tukang sihir yang tua, tok guru dia asal yang raja atas gitu. Tapi siapa tengah jalan dengar badri ataupun orang Kristian dia ni dulu. Dan juga jadi pasal itu tiap hari. Pagi keluar daripada rumah, siapa tengah jalan dengar dulu. Dan juga pergi mengaji dengan tukang sihir. Dan juga sehingga sebab waktu dia
Menyebabkan dia tu pergi ngaji dengan tukar sihir tok guru dia itu lewat masa. Pergi siapa lama? Tukar sihir tua tok guru dia duk nanti-nanti. Bila ni anak pemuda kanak seorang ni nak mari siapa untuk nak ngaji ambil ilmu sihir daripada aku ni. Sehingga satu kali orang yang jadi tok guru dia tukar sihir itu tu marah kepada dia. Kerana sebab apa marah? Sebab mari lewat. Mari ngaji dengan aku, makin hari lewat semua. Sehingga akhir sekali tukar sihir tok guru dia itu pergi godeh. Dena, apa mari lama, dena godeh. Sehingga hari seterusnya, selepas daripada marang dia kena godeh dengan tukar sihir tok guru dia itu tu, besok hari dia keluar daripada rumah dia untuk nak main ngaji dengan tukar sihir, dan juga dia seperti biasa wuti di sore Badri Kristia itu untuk royak benda duk ngabjar orang tu dengar dia semua itu tu, sehingga dia dengar sudah dia mengadu kepada Badri sore tu. Dia kata pada mana, hei rahib, hei Badri, aku kemarin ni setiap hari aku bulan dia ni keluar daripada rumah aku duduk denganmu dulu, dan juga selepas daripada tu aku pergi mengaji dengan tukar sihir sebagai tok guru aku. Dan juga kemarin ni tukar sihir dia godek aku, dia tibu aku, dia dena aku. Balah mana aku nak buat? Balah mana aku nak buat selepas daripada ni ataupun hari ni aku nak royak balah mana kepada tukar sihir sebagai tok guru aku yang mengajar ilmu sihir. Maka seorang rahib seorang ni dia jalan keluar. Dia royak kepada pemuda seorang ni kata bala mana idza khashita sahid, kalau mu takut tukar sihir tok guru mu nak godem mu ni, maka mengoyak kepada dia, menjawab kepada dia lah, kata aku sebab mari lewat mari lama ning habasani ahli, keluargaku yang lepas mari lama. Bukan sebab gapo-gapo dak, yang ku mari lama ni adalah ahli keluarga, khuab ahli keluargaku yang lepas aku ni main ngaji denganmu ni lewat. Dan juga apabila mu ni klik mari, sudah ngaji dengan tukar sihir waktu petang dan juga nak klik kembali pergi kepada rumahmu, sehingga ahli keluarga mu marah, apa klik lewat, apa klik lama hari ni, maka jawablah kepada ahli keluarga mengata habasani sahir, orang yang pergi aku ataupun melewatkan aku sampai kepada rumah adalah tukar sihir tok guru aku itu. Panah dia. Rahib ni dia ajar kepada seorang pemuda seorang ni. Sehingga balas tu lah dia jawab kepada tukar sihir dia tok guru dia, dan juga balas tu lah sebagaimana diajar oleh rahib seorang ni, dia jawab kepada ahli keluarga dia apabila dia klik lama. Sehingga satu kali fabainama huwa ala dhalik, duk gitu semua pergi ngaji semua. Satu hari ni dia nak pergi mengaji, dan juga dia jumpa dengan satu orang yang pakak duk hurung, tengok satu binatang yang pelik, sehingga manusia orang di kalangan tepi-tepi tu tak boleh nak jalan. Tak boleh nak lalu jalan tu kerana tengah jalan ada seekor binatang. Dabbatun azimatun, seekor binatang yang pelik yang besar sekat jalan, sehingga manusia kalangan orang itu tu tak boleh nak kuasa nak lalu pergi kepada jalan yang biasa duk jalan-jalan tu. Faqala, dia pemuda seorang ni kata kepada diri dia, al-yawma a'lamu sahir, hari ni lah yang aku nak buat satu cuba bertasab. Kata aku nak tahu, kata di antara rahib yang ajar aku, yang ku duk dengar dia semua, apabila aku keluar daripada rumah aku untuk nak mengaji dengan tukar sihir ni, tok guru ku dua orang ni, di antara rahib dengan sahir tukar sihir ini ni, orang mana yang ajar dengan benar-benar kepada aku? Pio ajar benar-benar. Rahib ni dia aku diuti dengan semua, dan juga tukar sihir pun yang aku duk ngaji dia semua tu, raja atas aku ngaji dengan dia ni, seorang mana daripada dua orang ni afdal, lebih baik ataupun lebih benar lagi. Fa akhadha hajaran, maka pemuda seorang ni ambil batu. Dia ambil batu, dan juga dia seolah-olah kata nak ambil batu ni pegang kepada binatang yang besar di depan dia itu. Binatang, seekor binatang yang besar. Ibu penama dah tahu, ibu pelik yang besar duduk di depan dia, yang mana manusia dia bakal duduk ita-ita dia tengok dia, dan juga tak boleh nak lalu pada jalan tu. Pemuda seorang ni ambil setokor batu,
Dan juga dia doa dengan satu doa, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbata faqtul hadhihi dabbata. Ya Allah, dia ambil tokar batu besar, dia nak pegang kepada ibu penama yang duduk depan dia tu, yang besar ibu tu. Dia ambil batu sudah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaulah benar yang rahib tadi tu, orang yang suka beribadat tu dalam agama Nasrani tu adalah orang yang lebih baik kepada mung, benar di sisi mung, daripada orang yang mengajar sihir, ilmu sihir kepada aku tu, maka mintalah batu yang aku akan pegang ni, pegang kepada kena binatang tu mampu. Dan juga dia pegang sehingga kes sekali tu binatang tu pun gubah dan juga mati. Sehingga kes sekali hatta yamdiyan nas, manusia pun boleh jalan seperti biasa. Binatang yang duduk depan itu dengan sebab doa yang dia doa kepada Allah Ta'ala, dan juga dia ambil tokar batu tu, dia pegang kepada binatang yang duduk depan dia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima doa dia. Dan juga adalah alamat yang nak tunjuk selepas daripada kita, budak ning-ning, pemuda seorang ning-ning yang dia sedang-sedang duk ngaji dengan rahib, orang yang suka beribadat dalam agama Nasrani juga, dan juga sedang-sedang duk ngaji dengan tukang sihir. Orang tua dulu yang gajah atas ngaji dengan orang tua tu, dia boleh tahu kata di mana dua orang ni hak mana lebih benar, lebih baik lagi. Dia tahu dah kata benar yang rahib ngajar itu adalah benar yang baik lagi, dan juga adalah benar yang benar. Faramaha faqatalaha wa madan nas. Pegang batu, sungguh dan juga mampuh binatang yang pelat itu, sehingga akhir sekali orang pun boleh lalu. Fa'ata rahiba fa'akhbarahu, selepas daripada hitkan ni, dia pegang batu sudah, dia pergi jumpa dengan rahib, tok guru dia. Dia jumpa dengan cikgu dia. Dan juga dia royak kepada cikgu dia. Sehingga tok guru dia kata, Ey bunayya, antal yawm afdalu minni. Sungguh kau mempegang batu kepada binatang sehingga binatang tu mati dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cikgu dia royak kepada pemuda seorang ni kata, mung pada hari ni lebih baik daripada aku lagi. Ilmu yang mendapat pada hari ni lebih hebat dan juga lebih baik daripada aku lagi. Hei pemuda, hei gulam. Seolah-olah kata rahib jawab kepada dia balas tu. Qad balagha min amrika ma ara. Aku nampak dah kata mu hari ni adalah bukan biasa, adalah benda yang hebat yang Allah Subhanahu wa taala telah wi kepadamu. Allah Subhanahu wa taala wi kepadamu, wa innaka satubtala, dan juga mengingatlah hei pemuda. Mung dengan sebab kekuatan, hebatan yang Allah Subhanahu wa taala wi kepada mung pada hari ni, yang sekarang learning ni, ingatlah satu hari mung akan dapat jumpa dengan satu cubaan. Mung akan ada cubaan, akan jumpa dengan cubaan. Fa ini bertalaita, kalau hari mana-mana mung dapat cubaan, orang akan menetai dengan apa yang mung buat ni, fala tadullu alayya, jangan royak kepada fak dia kata mengaji ambil ilmu itu daripada mana. Jangan royak, jangan tunjuk kepada aku. Sehingga sekali selepas daripada tu, kehebatan, mukjizat, karamat yang Allah Subhanahu wa taala wi kepada pemuda seorang ning, sehingga dia dapat sampai boleh nak fobat orang yang mata buta, boleh kelip mari tengok semula. Orang yang sakit demam boleh kelip mari sihat semula. Wa kana yubri'u al-akmaha wal abras wa yudawi an-nasa min sa'iril adawat. Nabi SAW kata, budak seorang ni sehingga selepas daripada tu, dia boleh nak fobat orang. Sakit gapo-gapo, ada penyakit gapo-gapo sahaja, budak seorang ni, ulam seorang ni, pemuda seorang ni boleh fobat habis. Allahu akbar, Allahu akbar. Fasami'a jalisul lil malik kana qad amiya. Sehingga berita yang budak seorang ni boleh fobat orang hilang, mata buta boleh celik mari boleh tengok mula, berita itu pergi sapa kepada seorang yang jadi khadim kepada raja dalam istana. Dan juga sehingga selepas daripada tu,
Khodai raja sore tu yang dengar tu asal dia tu mata buta. Sekarang tu masa tu dia mata buta. Maka dia fikir kata kalau gitu tu budak ni boleh wakwi satu orang yang mata buta boleh mari celak tengok semula, satu orang yang tuli telinga tak dengar boleh mari dengar semula, ataupun nyakit apa-apa saja. Aku nak pergi jumpa dengan budak sore ni untuk dia faham aku mata aku yang buta ni boleh kelip mari celak tengok semula. Allahu akbar. Dia pikir hadiah. Khodai raja sore ni dia pikir hadiah. Ambil semua hadiah yang dia ada itu untuk nak pergi cari kepada pemuda sore ni. Dia royak kata, "Hei budak, hei pemuda, kalaulah mung ni boleh fobat mataku yang buta ini sehingga aku boleh celak mari tengok semula, aku akan beri hadiah semua ini kepadamu." Sehingga pemuda sore ni dia royak jawab kepada sore tu balas mana? Inni la ashfi ahadan. Sesungguhnya aku tak boleh beri sore-sore manusia ke apa. Tak. Orang mata buta bukan aku yang boleh buat dia celak mata semula. Boleh tengok semula. Seorang yang sakit ada penyakit mari cari aku. Bukan aku yang buat beri penyakit dia dalam tubuh dia tu hilang sehingga dia klik mari saya semula. Tak. Tetapi orang ataupun orang yang boleh mensiarkan dia selamat daripada sakit tergapa sahaja adalah Allah Subhanahu wa taala. Innama yashfillahu taala. Tuhan yang wihilai itu. Mata buta dan juga kelip mari celak boleh tengok semula Allah taala. Bukan ku yang buat dia boleh celak sehat mula. Tak. Allah Subhanahu wa taala. Ginilah khodai kepada raja. Fa in amanta billah. Kalau beriman kepada Allah taala, kalau masuk Islam, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mungklik mari boleh celak tengok mata mula. Mata mu ni boleh celak mari tengok semula. Kalau dengan syarat kalaulah mung ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amana billah fashafahu Allah. Sehingga sekali balas mana sedang pendengar. Orang yang dia mencari kepada budak sore ni pikir hadiah mari banyak ni. Orang yang berkija sama dengan raja dalam istana ni sangat nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir sekali Allah Subhanahu wa taala wi mata dia tu yang buta tu kelak mari boleh tengok semula. Allahu akbar. Sehingga selepas daripada tu orang ni yang mata celak mari boleh tengok semula, esok hari dia masuk kerja dalam istana. Kerja dia ni duduk depan raja. Duduk di hadapan raja, mana kata dia ni, raja tengok muka dia semua kerana kerja depan kerja raja. Raja nak gapo dia gimmick dia gitu, khidmat macam-macam kepada raja dalam istana. Sehingga hari yang pertama selepas daripada mana mata dia celak, sehat, klik mari boleh tengok semula ini, dia masuk ke kerja bersama dengan raja. Biasa boleh jadi pergi tukar jalan lagi kerana mata buta. Tapi hari ni tak pergi tukar jalan kok hidup depan raja. Maka raja tengok kata, kok mana mung? Dul marai mata buta hari ni klik mari sehat semula balas mana. Faqala lahul malik, piya wak we mun klik mari boleh tengok semula. Piya yang wak we mun klik sehat mula. Maka lelaki sore tu jawab kata, Rabbi, Tuhanku. Orang yang mensehatkan mataku yang buta boleh klik mari sehat boleh tengok semula, Allah Subhanahu wa taala yang wak we ku boleh klik tengok mula. Raja kejut dengan jawapan kepada khodai dia itu, maka tanya kepada khodai dia kata, awalaka rabbun ghairi, mengada Tuhan lain selain daripada aku, beriman kepada Tuhan yang lain selain daripada aku. Narayak kata raja sore ni dia orang panggil kata dia paksa kepada rakyat dia masa tu ibadat kepada dia seorang. Seolah-olah kata dia adalah raja dan juga adalah Tuhan kepada rakyat dia pada zaman itu. Sehingga khodai dia seorang ni, orang yang duk kerja dengan dia ni, jawab kata, orang yang menyelamatkan mataku sehingga aku klik mari celak semula ini, Rabbi adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Raja nak marah, tanya, mengada Tuhan lain selain daripada aku? Orang ni pun jawab kata, Rabbi wa rabbukallah, ya Tuhan aku dan juga Tuhan kepada tuanku. Raja ni, tuanku ni adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan aku dan Tuhanmu, hai raja, Tuhan yang sama iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah warning dia jawab kepada raja. Allah. Falam yazal yu'adzibu, sehingga raja nak marah kepada dia. Raja nak murih sangat, pegang dia pergi seksa. Pegang orang yang kerja dengan dia seorang ni pergi seksa. Seksa sehingga dia tak boleh nak sabar. Dia tanya kata, mung ni piye orang yang dakwah mung untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Piye hajar mung kepada Allah Taala. Sehingga akhir sekali seorang ni yang kena diseksa oleh raja, dia ngaku royak kepada raja kata, orang yang mendakwah aku, ajak aku masuk agama Islam ataupun beriman kepada Allah Taala adalah seorang budak. Seorang pemuda. Sehingga raja sore tu suruh tahan dia, pergi panggil, pergi ambil tubuh pemuda sore tu mari jumpa dengan dia dalam istana. Tatkala pemuda itu masuk mari duduk di depan raja dalam istana. Raja tu tengok kepada muka pemuda sore ni, kena. Teringat kata pemuda sore ni lah yang adalah pemuda yang sama yang raja biasa hantar pemuda sore ni pergi ngaji dengan tukar sihir. Sehingga raja jawab, royak kepada pemuda sore tu, hey bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'al. Mung ni hebat sungguh. Ilmu sihir mung ni hebat sungguh. Allah seolah-olah kata mung ni cepat alim dalam ilmu sihir ni, sehingga mung boleh guna ilmu sihir ini fabat orang dari mata buta kelip mari celak tengok semula, mung fabat orang sakit yang ada penyakit boleh kelip mari sihat. Ilmu sihir mung cepat sungguh mengaji ni. Puji, seolah-olah kata raja ni puji kepada pemuda sore ni. Kerana duk pahal-pahal kata pemuda sore ni yang dia hantar ngaji dengan tukar sihir tu, ilmu situlah yang ngaji dengan tukar ilmu sihir tu boleh dia tu boleh fabat orang. Tapi hakikat sebenar dak. Ngaji di mana? Ngaji dengan rahib, dengan ngaji seorang badri, dengan ngaji orang Kristian yang ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala inni la ashfi ahad. Allah, la ashfi ahadan. Pemuda sore tu jawab kepada raja, hei tuanku, dak. Bukan sebab ilmu sihir, bukan dengan sebab kuda yang boleh memfabat orang hilang sakit daripada penyakit, dak. Aku tak kuasa nak boleh fabat mana-mana orang pun. Tetapi orang yang dia boleh fabat kepada sekalian manusia yang mensyari aku itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang fabat mereka, bukan aku. Aku ni sekadar doa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Soalan gitulah. Royak kepada raja kata, dak, hei raja, hei tuanku, aku tak ada kuasa nak boleh fabat orang, tak ada kuasa nak fabat seorang ni mata boleh celak tengok semula, dak. Allah Subhanahu wa taala. Allah, tengoklah iman seorang pemuda ini. Balas mana selepas daripada dia telah yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga raja tu marah. Raja tu pergi budak ni, pemuda ni, pergi seksa pula Allah. Orang yang kedua tadi pergi orang yang kerja dalam istana dia. Orang yang kedua pergi pemuda kanak seorang ning. Gulam seorang ning, pergi seksa pula. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla ala rahib. Boleh jadi budak gulam seorang ning dia kena seksa, kena teruk daripada raja, sehingga dia tak boleh nak sabar, dia jang pelik-pak. Jang buka mulut juga pasti kena royak kata orang yang mengajar dia untuk beribadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang rahib. Bahkan kalau kita ingat tadi, rahib tadi royak kata bala mana? Innaka satubtala, hei pemuda, sungguh mung ni hebat hari ni, dan juga ingatlah satu hari mung akan jumpa dengan satu cubaan yang besar. Hari ni siapa sungguh cubaan yang besar. Dan juga fala tadullu alayya, maka mu jangan tunjuk siapa aku. Jangan royak kepada fak dia kalau mu kena pegang, kalau mu kena sekat, kalau mu kena zalim, kena azab gapo saja. Jangan royak kepada fak mereka kata orang yang mengajar ilmu ni ataupun mengajak mu untuk beriman kepada Allah Taala adalah aku. Jangan. Tapi esok akhir seterik boleh jadi pemuda seorang ni tak orang panggil tak larat nak bersabar daripada seksa raja ni. Sehingga dia kena royak, kena mengaku kata orang yang mengajar dia ilmu ini, ilmu beriman kepada Allah Taala adalah seorang rahib. Sehingga akhir sekali raja tu pun suruh tahan dia, dia panggil seorang rahib, seorang badri, seorang Kristian itu.
Seorang Kristian itu, wari. Sehingga Raja ambil rahib Badri sore tu mari duduk depan sudah. Royak kepada seorang rahib sore ni kata, irji' an dinika. Tinggallah agamamu, hei Badri. Hei rahib, hei orang Kristian yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal agamamu. Mari sembah kepadaku sahaja. Maka balas mana dia buat? Fa'aba. Tolak, tak say, aku tak say. Rena-rena aku nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak say tinggal, mari sembah kepadamu, hei tuanku. Fada'a bil minsyar. Maka raja suruh tahan dia tu gimik gaji. Allahu akbar. Al-minsyar, gapo senang pendengar penonton? Gaji. Gimik gaji. Fawudi al-minsyar fi mafriqir ra'sih. Ambil gaji ni tak atas kepala dia. Sehingga dia mula gaji. Mula ngaji tu, gaji mana? Gaji kepala dia tu. Di tengah kepala boleh mula gaji. Selepas daripada kepala, mari kepada belakang dia. Sehingga tubuh badan jasad dia itu jadi dua. Orang panggil apa? Orang panggil kata jadi dua tu gaji jadi dua. Belah kanan gubah jatuh kepada tanah bumi, dan juga belah kiri pun jatuh tanah. Mati dengan hal keadaan itu. Allahu akbar, mati dia. Fashaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqahu. Sehingga selepas daripada tu, panggil kepada gapo pula? Panggil kepada orang yang mengkerja bersama dengan raja pula. Orang yang kedua. Mula dengan rahib Badri dulu. Gaji sehingga patah tu baik mari jadi dua patah tu. Panggil orang yang kerja bersama dengan raja pula. Allahu akbar. Tanya, irji'an dinik. Tinggal agamamu. Nak tinggal tak? Kalau mu tinggal, mu selamat. Kalau mu tak tinggal, mu akan kena seksa, kena bunuh seperti Ar-Rahib Badri tadi. Sehingga orang ning yang dia kerja bersama dengan raja, dia telah yakin akan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala pun dia abad, dia participate, dia menolak, tak say nak meninggalkan agama dia yang beriman kepada Allah Taala. Sehingga raja itu pun ambil gaji tak atas kepala dia, sehingga gaji patah jadi dua. Mati dengan hal keadaan itu. Allahu akbar. Thumma ji'a bil ghulam. Orang yang ketiga ambil budak mari pula. Pemuda seorang ni pula. Maka royak kepada pemuda sama juga dengan royak dengan rahib tadi. Dia juga orang yang kerja sama dengan raja tadi. Irji' an dinika. Tinggallah agamamu. Agamamu yang kamu dah pergi sekarang lah ni, tinggal. Mari kelak, mari sembah kepada aku. Fa'aba. Budak ni pun, pemuda seorang ni pun tolak, tak say. Rena-rena aku nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Panggil fathan dia. Panggil fathan dia. Dan juga royak kepada tahang dia kata, idhabu bihi ila jabalin kada wa kada. Fas'adu bihil jabal. Hei Fakmung, ambil budak seorang ni, pemuda seorang ni, mungkin naik kepada satu bukit. Dan juga naik ke atas puncak bukit itu yang tinggi itu. Dan juga apabila kamu sampai kepada puncak tinggi sekali atas bukit. Bukit yang tinggi sekali, naik ke atas tinggi sekali. Surah di atas tinggi sekali. Maka mu tanyalah kepada pemuda seorang ini sekali lagi. Kata, mu nak tinggal kedak agama mu, hei budak. Kalaulah dia tinggal, dia sanggup nak tinggal, maka wakliklah dia mari dengan secara yang selamat. Kalaulah dia tak setinggal lagi agama dia, masih nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, fatrahuhu, maka kamu peganglah dia, hayunglah dia, tolaklah dia itu, jatuh daripada bukit yang tinggi itu. Allahu akbar. Fadhahabu bihi fasa'adu bihi al-jabal. Pergi dengan pemuda, heret pemuda sore ni naik ke atas, sampai ke atas bukit sungguh. Naik sampai kepada atas bukit. Sehingga soalan yang akan ditanya oleh tahang raja tu dan juga pemuda sore ni tahu dah. Aku akan kena bunuh dah. Akan kena tolak dah. Akan kena tahu daripada bukit yang tinggi dah. Selalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bala mana sedang pendengar? Dia angkat tangan dan juga dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, mintalah wimung ni. Cakkanlah dengan fok dia, fok tahang-tahang yang mari nak tahu aku ini ni, haraplah mu ni, cakkan dengan dia
Walaupun cara mana-mana yang kamu menghendaki, hai Allah. Suruh Allah Ta'ala ni binasa fak dia. Balah-balah mana cara, ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah doa mutarra. Orang panggil tu, habis jalan lah. Dah tahan balah mana. Kerana kena igat tahan saja ni, tak selamat lah dia. Dia akan minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Sehingga bukit tu kocok. Sehingga sekali tahan itu tu terjatuh daripada bukit yang tinggi itu, semuanya mati, selamat hanya satu, iaitu pemuda seorang ini. Allahu Akbar. Allah Ta'ala terima doa dia. Allahu Akbar. Tak ada dua orang yang kena bunuh. Itu dah syahid yang Imam Nawawi hadis ni dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tajuk yang kecek mengenai dengan sabar tu dah. Sabar untuk nak sabar, untuk nak menegak dalam agama Allah Ta'ala. Saya kena bunuh. Ya, saya kena bunuh. Sehingga kena bunuh pun. Tapi sabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, seorang ni pun kena akik. Pemuda seorang ni akik heret lagi nak atas bukit. Sehingga bukit itu kocok. Pandinwai. Sehingga Fatahang itu jatuh daripada bukit itu. Dan juga, jatuh daripada bukit itu sehingga mati habis. Binasa habis. Sehingga akhir sekali yang selamat hanya satu, iaitu pemuda. Wajah yamshi ilal malik. Selepas daripada dia selamat budak ni. Allahu Akbar. Sebenar patut dia kena lari lah kerana orang nak bunuh dia. Tetapi apa yang pemuda seorang ni dia buat selepas mana dia selamat daripada tangan tahang? Dia jalan lagi cari kepada raja. Selamat daripada bukit. Kena tahu bukit yang tinggi. Jalan lagi cari raja. Maka raja tengok kepada dia. Kejut. Mu selamat lagi. Tak mati lagi. Ma fu'ila bi ashabika. Pamana tahanku, membuat apa dengan fak tahan aku? Rena selamat. Seolah-olah begitu, selamat bala mana tahan. Pula-pula orang yang gini untuk nak lepas mung, nak hayar mung daripada bukit yang tinggi tu. Tapi buat apa fak dia taklid mari bersama dengan mung sore selamat. Fak dia jadi apa? Kafanihimullah. Allah Ta'ala membinasakan fak dia. Allah Ta'ala cakkan dia. Allahu Akbar. Allah tu heku yang cakkan dia. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Raja pun tak jong. Sebenarnya patut dia kena rasa insaf. Khabar lah kata. Budak ni pemuda seorang ni selamat sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang tolong. Tapi dengan sebab hidayah yang tak sampai kepada raja seorang ni. Dia sangat marah. Dia sakit hati. Dia royak kepada tahan dia pula kata. Panggil tahan dia dan juga royak kepada tahan dia kata. Izhabu bihi. Fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihil bah. Hei fathanku semua, kerana budak pemuda seorang ning naik kepada pau. Qurqur sejenis pau. Al-qarqu dalam hadis ning adalah nau'un minas sufun, satu jenis daripada jenis pau-pau. Kapal-kapal ataupun fau. Izhabu bihi, ambil dia naik pau dan juga pergi sampai kepada tengah laut. Apabila sampai kepada tengah laut yang jauh daripada darat tu, tanya kepada dia kali lagi kata, mu nak klik ke tak, nak tinggal ke tak agamamu? Kalau mu nak tinggal, buat dia klik mari dengan secara yang selamat. Kalau tak saya tinggal, faqdhifuhu, maka menglepar dia tengah laut itu sehingga dia mati dalam laut. Fadhahabu bihi, sapa kepada tengah laut. Pemuda seorang ni pun berdoa seperti mana dia doa pada awal tadi. Allahumma khfinihim bima syi'ta. Allah binasalah fak dia dengan cara mana-mana yang kamu kehendaki, ya Allah. Fankafa'at bihimus safinah, sehingga akhir sekali safinah pau tu balik sehingga tahan semua askar semua hak raja mari nak bunuh budak seorang ni tenggelam dalam laut itu dan juga semua binasa mati dalam laut itu. Yang selamat hanya satu saja, iaitu pemuda seorang ini. Kali yang kedua selamat, nak lari diri dah, klik jalan lagi cari raja pula. Kali yang kedua wajah yamshi ilal malik, dia cari raja pula. Raja pelan pula dah. Tak ada akid nak bukit, nak hayung daripada bukit yang tinggi. Selamat, mati habis tahang. Pergi nak tinggal di tengah laut, mati habis tahang dia. Selamat pula mung. Ma fu'ila bi ashabika. Mu buat gapo? Sahabat aku tahangku ni. Kena tak mari. Kena gapo?
kafanihimullah, Tuhan yang binasa buat mereka. Tahammung menghantar sugi bunuhku, kita hakku tengah laut tu. Hei tuanku, orang yang binasa adalah Allah Tuhan aku. Faqala lil malik, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi. Hei tuanku, hei raja, ingatlah mung tak boleh kuasa nak bunuhku. Balas mana selepas daripada ni kalau mu nak cari jalan, nak suruh tahammung, bawa aku pergi bunuh dengan cara mana-mana pun, mung tak akan kuasa ataupun berjaya nak bunuhku. Melainkan mung kena buat seperti mana aku suruh, mung akan kuasa nak bunuhku, hei tuanku. Qala ma huwa, raja tanya kepada dia, gapo nak pergi kuat gapo? Maka pemuda sore itu jawab kepada raja, kata, tajma'un nas fi sa'idin wahid. Haraplah mung hipung manusia semua. Rakyat mung semua ni mari hipung kepada bumi yang luas. Tempat yang satu, fi sa'idin wahid, mari fak dia hipung. Dan juga ambil tubuhku ni diikat dengan salib. Ikat dengan kayu, seolah kata gitulah. Ikat dengan salib, dengan kayu. Selepas daripada tu, khudh fahman min kinanati. Ambil anak manah daripada catung manah aku ini ning, dan juga meletak di atas manah, tak diletak di atas manah. Selepas daripada tu berdoa dengan doa yang tu aku ini, dengan doa kata Bismillahirrabbilghulam. Gini ya, anak manah dalam beg manah aku, meletak di pak manah untuk nak keluar, untuk nak bunuhku lah, seolah kata nak bunuh kepada aku. Belum mu nak lepas anak manah itu, haraplah mu berdoa dengan doa kata Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kepada pemuda seorang ni. Allahu akbar. Bijaknya budak seorang ni. Thummarmini, selepas daripada tu membunuh akulah. Mempeganglah pemanah itu, bedik akulah, mana kata lepaslah anak manah itu sehingga bunuh kepada aku. Fa innaka idza fa'alta dhalika qataltani, kalau membuat tu aku yang aku royak kepadamu semua tadi ini, nascaya mu akan kuasa jaya mu dalam nak bunuh aku akan mati. Fajama'an nas fi sa'idin wahid, maka raja waktu dia semua panggil orang semua, rakyat dia semua duduk depan dia. Wasalabahu ala jiz'in, maka ambil pemuda seorang ni, gulam seorang ni, diikat dengan salib sungguh, ikat. Thumma akhada sahman, ambil anak manah, letak di manah. Thumma qala, selepas daripada tu pun raja pun doa Bismillahirrabbilghulam. Jang nak turut, nak kata, nak buat gapo sahaja yang pemuda sore tu ayat tadi. Selepas daripada tu, thumma ramahu fawqa'al sahmu fi sudrih, sehingga dia lepas anak manah dia, anak manah pergi kena kepada pemuda sore itu fi sudrih. Sudrih di mana? Di antara mata dengan telinga, iaitu di sini kena. Di antara telinga dengan mata, di mana? Di dahi belah ni, belah tepi ni. Tak royak di sini kata belah mana, tapi kena di sini, mati budak tu. Fa wada'a yadahu fi sudrih famata, mati. Sehingga manusia yang himpun, yang ramai di dalam bumi yang sama duk tengok head canning, dan juga tahu belakang apa yang berlaku sebelum daripada ni. Raja suruh pergi bunuh di atas bukit, raja suruh pergi bunuh di tengah laut, dan juga igat pemuda sore ni, dan juga pegang manah sehingga kena kepada gini, dan juga kata dengan doa Bismillahirrabbilghulam. Orang dengar belakang, manusia dengar belakang, manusia tahu belakang apa yang berlaku belum daripada tu, sehingga hari yang nak bunuh pemuda sore ni, sehingga dia jumpa kata bahawa apa yang pemuda sore ni duk mengajak orang ataupun duk royak akan benar yang beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga manusia semua pada hari itu yang himpun, rakyat dia semua, rakyat raja semua itu, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Tuhan kepada pemuda sore ni. Allah, masuk Islam belakang. Fa utiyal malik faqila lahu, sehingga akhir sekali tahan royak kepada raja. Selepas daripada semua bunuh itu tu, raja klik masuk dalam istana dia. Dia tahu khabar kata orang semua pada hari itu pakai masuk Islam belakang dah. Beli hadir raja tak tahu ke masa tu. Tahan masuk ke cari kepada raja, dan juga royak kepada raja kata, ara'aita ma kunta tahzar. Mu tak ingat kata pada hari ni siapa orang masa yang takut-takut sekali. Gapo? Iaitu manusia telah beriman
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak beriman, tak ada semua kepada-Mu wahai raja, hai tuanku. Sehingga akhir sekali raja nak marah sangat. Raja nak marah kepada manusia, rakyat dia yang sanggup nak beriman kepada Allah Taala, tinggal semua. Seolah-olah kata rakyat dia telah mengaku kata ada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada raja. Yang mana belum daripada nifak dia, seolah-olah kata pergi raja jadi Rab juga. Dan sehingga raja nak marah, suruh tahan dia ini gali bumi. Gali lubang. Dan juga di dalam lubang itu ada api. Sehingga wari sore-sore semua rakyat dia itu tanya sore-sore kata, adakah nak tinggal akan agamamu? Tadi fakmu ni masuk Islam, beriman kepada Allah Ta'ala, hari ni ataupun saat ini fak kamu nak tinggal ke tak? Untuk nak mari pergi aku sore jadi Tuhan kepada fak kamu, ataupun fak kamu nak beriman kepada Allah Ta'ala. Kalaulah mu jang nak tinggal agamamu, selamat. Kalaulah tak jang, akan hayang masuk dalam lubang, dalam lubang yang ada api. Al-Ukhdud. Allahu Akbar. Qutila ashabul ukhdud dalam suratul Buruj. Was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Kisah yang sama yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan juga dalam hadis ni yang kita dah baca. Sehingga demi sore masuk dari lubang, masuk dari lubang. Yang mana dari lubang itu tu ada api. Sabar dia untuk nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga tatkala sampai kepada seorang perempuan yang datang bersama dengan anak dia yang kecil, yang baru lahir saja, yang tak boleh kecek, umur yang tak boleh kecek lagi. Tetapi apabila tatkala mak dia jalan sapa kepada lubang, tahan yang akan nak soalan tanya kepada mak dia waswah. Mak dia mikir kata nak jang tinggal agama ulam budak tadi, ataupun nak jang duduk dalam agama itu sehingga kena bunuh dalam lubang. Sehingga akhir sekali mak sore tu yang dukung anak dia itu, anak dia boleh kecek. Mak dia mikir, nak belah mana aku nak jang kau, tak saya jang. Sehingga anak dia lah yang jawab kepada dia kata, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Sabarlah makku, sesungguhnya mak ni duduk dalam jalan yang benar dah. Tak apalah kalau mati dengan jalan yang benar. Sehingga akhir sekali mak dia pun dan juga anak bersama dengan anak dia kena pegang masuk dalam lubang Al-Ukhdud yang ada api dan juga mati semua. Cerita ini yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Gapo yang kita dapat arti sebenarnya banyak yang kita dapat daripada kisah-kisah seperti ini. Di antaranya benda yang kita dapat sekali adalah kalau kita ingat yang pertama, pepatah yang pertama sekali, yang tukar sihir dia mengadu kepada raja, kata, "Hei raja, tolong carilah seorang pemuda yang boleh nak belajar ilmu sihir daripada aku sehingga dia akan khidmat kerjamu, tolong kerjamu, hei raja, hei tuanku." Di sini kita dapat bahawa ilmu yang sebenar yang kita nak dapat iaitu semasa kita muda. Semasa muda inilah adalah semasa yang kita cergas sekali, yang kita gagah sekali untuk nak mempelajari dan juga cari ilmu. Kerana dia ada perbezaan di antara orang yang muda dia mengaji dan juga orang tua yang mengaji. Memori otak ingatan dia biasa dah. Budak adalah ingatan dia kuat, tetapi orang tua ni ngaji faham, kadang-kadang tak lama dia akan lupa. Dengan sebab itu, ulama rakyat kata balas mana? Innal ilma fis sighari kan nakhshi fil hajar. Sesungguhnya cari ilmu semasa budak. Kalaulah budak-budak pergi cari ilmu, pergi mengapa gapo saja, sama ada ngapa Quran baik, sama ada ngapa hadis Nabi SAW baik, dia seolah-olah kata an-nakhshu ni mana apa? Kek salat. Kek salat dia terlekat. Kek salat di batu lekat selama-lamanya. Kita pergi tanah, kita pergi kek salat di atas batu, nak tulis gapo, nak lukis gambar gapo, dia akan lekat sampai bila-bila. Seumpama dengan budak kanak-kanak, kalaulah dia mula mengaji semasa dia budak, ingatan dia itu akan ada bersama dengan dia sampai lama-lama.
Habis tu orang Arab dia suka nak hantar anak dia ni ngapa Quran awal-awal. Usaha nak menghantar anak dia ni ngapa Quran awal-awal. Terjumpa dengan fak dia kadang-kadang umur 7 tahun ngapa Quran habis dah. Umur 10 tahun ngapa Quran habis dah. Selepas daripada tu mula ngapa hadis Nabi SAW pula. Itu nak tunjuk kata fak dia ni kenal dan juga tahu harga masa budak-budak, masa yang hebat adalah masa yang penting sekali untuk nak kanak-kanak mengapa akan Al-Quran dan juga benda-benda yang baik. Tapi hari ini kita dengan anak-anak kita, apa yang kita hajar? Apa yang kita usaha nak anak kita tu mengapa, mengaji, rian ru sehingga anak-anak kita tu ingat belaka. Kalaulah kita mengajar Quran, anak kita akan klaim mari baca Quran kepada kita. Kerana budak-budak dia ingat, mudah ingat. Kadang-kadang dia tak pandai buka Quran yang kita dah pegang hari ni. Tetapi dengan kita ulang, kita buka, dia baca surah Fatihah ataupun surah Wadduha ataupun surah mana-mana yang pendek, lama-lama budak itu akan ingat. Dan juga kita yakin kata budak akan ingat selama-lamanya. Kalaulah kita buka lagu kepada anak-anak kita. Kalaulah kita anak-anak kita dengar benda-benda yang tak faedah, tidak ada faedah. Ngapa benda yang tidak ada faedah, anak kita pun akan ingat benda itu lama-lama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaga baik-baik sunnah pendengar maka hatta anak kita. Menggalaklah anak kita ni, dia suka mengaji, dia suka cari ilmu. Semasa dia muda, dia gagah. Seperti Ghulam pemuda sore ni. Dia ngaji dengan rahib Badri Kristian. Sama juga dia ngaji dengan ilmu sihir, token ilmu sihir itu. Tapi walau bagaimanapun Allah Ta'ala nak dia beriman. Dia dapat ilmu yang benar sungguh daripada Badri Kristian itu. Dan juga di antara benar yang kita dapat daripada kisah Ning, kalaulah kita tengok kata pemuda sore ni sanggup nak tunjuk jalan kepada raja. Hei raja, kalau mung nak bunuh aku dengan berjaya, membuat tuanku gini. Bahkan ataupun dua orang tadi, kalaulah tanya kata Badri sore tu ataupun orang yang kerja bersama dengan raja tadi tu, kalaulah tanya kata boleh ke tak dia nak jong nak tubik keluar daripada mulut dia kata tak apa, aku nak tinggal agama aku. Tapi dalam hati dia tak lagi. Boleh ke tak? Boleh. Seperti mana sahabat dulu boleh buat. Seperti Ammar bin Yasir biasa royak kepada orang musyrik kata tak apa, aku nak tinggal agama Muhammad. Tapi hakikat sebenar tak tinggal kali. Hati ni sangat benci kepada kufur, syirik. Tapi nak selamat daripada zalim dulu. Seperti rahib tadi, Badri tadi. Seperti orang kerja dengan raja tadi. Kalaulah dia boleh nak royak kata tak apa, aku jangan nak tinggal agama aku. Tapi dalam hati tak lagi. Untuk nak dia selamat dulu daripada kena bunuh ni, boleh ke tak? Boleh. Tapi ulama dia bagi kepada dua kes. Dua cara. Kalaulah seorang tu dia kena zalim, dia kena seksa. Dan juga dia kena seksa seorang dia je. Tak ada orang tengok, tak ada gapo dak. Tak apa dia untuk dia nak kata-kata apa, aku nak tinggal agama Muhammad. Tapi dalam hati dia dak kali. Tak apa. Tetapi kalaulah dia kena tanya di depan orang ramai-ramai, di depan orang mengamat, benar ni tak boleh, tak orang kata tak harus untuk dia nak royak untuk nak selamatkan diri dak. Seperti mana berlakunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah yang berlaku kepada Imam Ahmad masa tu raja pergi slogan kata Al-Quran adalah makhluk, benar yang Allah Ta'ala jadi, bukan kalamullah, bukan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Ahmad, raja paksa ulama semua, hei ulama semua, fakmu kena kata Quran makhluk. Kalau dia tak kata Quran makhluk, akan kena igat, kena tangkap, kena seksa, kena duduk legok. Semua ulama yang dia kurang juruh dengan Allah Ta'ala, jauh nak kata semua. Malaikat Imam Ahmad, seorang yang sanggup nak tegak di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana gapo Imam Ahmad dia tak jong nak jawab kepada khalifah pada zaman itu kata Quran makhluk. Tak apa, selamat dia daripada kena tigak, kena seksa dan legok. Selamat dah. Tapi tak, kerana Imam Ahmad tahu kata manusia pada masa itu pakai nanti jawab daripada Imam Ahmad.
Kalaulah Imam Ahmad jawab kata Al-Quran makhluk, nescaya rakyat-rakyat pada zaman itu, orang yang suka kepada Imam Ahmad, orang yang suka ikut mengaji dengan Imam Ahmad itu akan jawab ataupun pegang sama dengan tok guru dia, iaitu Imam Ahmad juga. Sehingga sekali Imam Ahmad pilih nak tegak, pilih nak sabar, pilih nak yuniat di atas pendirian ini dan juga kebenaran ini, iaitu Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sehingga raja yang pegang orang yang pertama mati dengan doa Imam Ahmad, dan juga raja yang kedua pun mati juga. Sehingga datangnya raja yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala raja sore itu jadi raja yang juru, sehingga akhir sekali dia membebaskan Imam Ahmad. Dan juga sehingga akhir sekali selepas daripada Imam Ahmad kena membebas keluar daripada penjara ataupun gok, rakyat dia semua pakat cinta, pakat kasih kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan sebab itu, kalaulah kita adalah orang yang manusia kasih, ramah, dan juga adalah orang yang suka ikut kita, kita ingat kena kecek apa-apa sahaja, kerana orang itu tengok jawapan daripada kita. Kalaulah jawapan kita adalah jawab yang benar, orang akan ikut. Kalaulah jawapan kita adalah jawapan yang bohong, yang dusta, manusia yang cinta ikut kita pun dia akan ikut juga. Dengan sebab itu, hei tok guru, hei baba-baba, mengajarlah apa-apa yang benar sahaja daripada Allah dan juga daripada Nabi. Jangan mudah-mudah nak mengajar apa sahaja yang buruk, yang tidak benar daripada ajaran Islam. Kerana kalaulah ustaz, baba mana-mana pun yang dia mengajar musabah benda yang palsu, benda yang tidak benar, benar yang selisih dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ataupun benar yang diajar oleh Nabi SAW, orang yang mengikut baba tok guru sore itu pun akan ikut apa yang baba mengajar juga. Dan juga baba itulah akan tanggung apa sahaja semuanya dia mengajar, sehingga dia menyebabkan wakwi orang sesat dengan sebab dia mengajar salah. Habis itu kena teliti, kena tengok baik-baik apa yang kita mengajar. Adakah benar itu benar daripada Quran, ataupun benar itu benar sungguh daripada sunnah ataupun hadis apa yang Nabi SAW royak. Ini di antara apa-apa yang kita dapat daripada kisah ini. Sebenarnya banyak lagi di antara iman seorang pemuda seorang ini yang sangat kuat dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hampir-hampir nak kena bunuh pun mereka sanggup nak beriman, nak tegak di atas iman keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita pada hari ini, insya-Allah. Dalam satu kisah yang panjang, masa yang terhad ini, maka kita rasanya kita cukup sekadar ni dulu pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan, masih bersama dalam tajuk bab yang mengenai dengan sabar lagi. Dan juga kita kokogi, tak boleh nak pergi dengan secara kuat, cepat, bimbang takut kita luput ataupun kurang nak dapat faedah daripada hadis yang kita baca dan juga kita belajar. Maka jazakumullah khairan jazak kepada semua pendengar penonton yang ikuti sama ada live dan juga dalam radio baik. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita suka duduk dengan ngaji hadis, kita suka duduk dengan hadis Nabi SAW, sehingga kita suka benar beramal dan juga suka nak jumpa dengan orang yang duk ajar kita, duk jadi contoh kepada kita ni, sehingga kita kelak pada hari kiamat nanti akan bersama dengan Nabi dengan sebab kita cinta kepada Nabi, dan juga kita akan dapat apa-apa sahaja daripada Nabi, sama ada minum daripada air telaga Nabi, syafaat daripada Nabi, sehingga kita akan masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنوره